Ustaz Haji Shahzan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudara Nabi Usama Hadi Syarudin, saya mendengar ini mulia Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang limpah kurnianya dapat kita menyambung kuliah tafsir kita. Dan tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-69 melalui perspektif seorang mufassir yang unggul di kalangan tabi'in, iaitu Muhammad bin Sirin. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-69, 70 hingga 71 serta 72 dari surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. صدق الله العظيم. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat Allah Subhanahu wa taala? Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan? Iaitulah golongan yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utuskan. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Apa dengan rahmati dan dikasihi Allah sekalian, yang lalu kita telah bincangkan bahawa antara pandangan para mufassir, contohnya Muhammad bin Sirin, maksud alam tara ilal ladzina yujadilun isyara ila ahli al-ahwa min hadhihi al-ummah min al-kafirin wa min al-muslimin. Kata Muhammad bin Sirin dalam ayat yang ke-69 ini ialah merujuk kepada siapa sahaja yang selalu membantah ayat Allah Subhanahu wa taala. Sama ada musyrikun, sudah tentulah, dan di kalangan muslimun pun ada juga yang berperspektif macam golongan kafirun. Segala pandangannya berdasarkan kepada logik akal dia. Kalaulah agama ni dengan akal, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sudah tentulah tapak khuf itu lebih aula untuk disapu dengan air dari atasnya. Kita kalau pakai khuf ni tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, dipakai oleh mereka yang duduk negara sejuk untuk mengelakkan kaki ni bila sejuk sangat rasa bagian nak beku, maka dipakai khuf. Khuf ni merupakan stoking kulit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, kata Muhammad bin Sirin bahawa alam tara illadzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun, orang yang mengikut hawa nafsu, menggunakan akal, logik akal dia. Kalau orang pakai khuf di negara sejuk, umpamanya di Mekah, Madinah, pada musim sejuk, Madinah khususnya, di Jordan, di Mesir, maka kaki ni terdedah kepada angin, boleh bisa cuaca yang beku itu. Dan kadang-kadang kalau basuh air, Masya Allah, sejuknya tidak tahan. Jadi bagi orang pakai khuf, wuduknya bila terbatal, memadailah wuduk yang nak diambil, kaki tak payah buka, ambil air, sapu saja di atas khuf, di bahagian atas. Maknanya khuf itu macam stoking kulit, disapu di bahagian atas, bukan di tapak. Padahal yang kotor di tapak, tapi agama begitu pembawakannya daripada Nabi SAW. Maka orang menggunakan logik akal ni bimbang dalam banyak keadaan diterperangkap. Kerana akal tak semua benda dia boleh idrak, dia tak boleh nak jelaskan banyak perkara. Jadi tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kata Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin ni siapa? Kita sedang mentelaah, mengkaji latar belakang hidup beliau. Muhammad bin Sirin ni adalah seorang tokoh tabi'i yang hebat, yang lahir pada zaman Sayyidina Uthman, perkahwinan ayahndanya dengan bondanya dari, walaupun keturunan hamba, tapi golongan terbilang. Ayahnya Sirin adalah hamba kepada
sahabat Nabi yang terkemuka, namanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Ini pula ibunya Safiyah adalah hamba perempuan milik Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Perkahwinan mereka telah pun didoakan oleh para sahabat, dihadiri oleh para sahabat, dihadiri oleh ummahatul mukminin. Maka Muhammad bin Sirin ni tuan-tuan yang dekat sekalian, walaupun hidupnya hebat, jadi seorang peniaga yang hebat, yang unggul, datangannya ke pasar menyebabkan semua orang yang sedang lalai bertakbir, bertahmid, bertahlil, penampilan dirinya mengingatkan mereka kepada pahala dosa, kepada akhirat. Tapi Allah SWT mengkehendaki untuk beliau ni diuji. Ujiannya iaitulah dia membeli minyak zaitun. Membeli, belum dia bayar, tiba-tiba didapati dalam minyak zaitun yang beli dengan harga 40,000. Ini dalamnya ada bangkai tikus. Bagi orang yang warak sepertinya, kalaulah dipulangkan minyak zaitun ini kepada penjual, bimbang nanti penjual akan menjualnya. Kerana penjual ni dilihat pada dirinya tiada sifat amanah, tiada sifat warak. Maka Muhammad bin Sirin bimbang perkara itu berlaku, maka dia pun tangguhlah kerugian. Akibatnya dia tak boleh jual, maka tak ada keuntungan, maka tak dapat nak bayar hutang tersebut, didakwa diri mahkamah, lantas didapati dia bersalah. Tuan-tuan ini adalah hati yang dikasihi Allah sekalian. Maka dia pun dimasukkan ke dalam penjara. Melihat kesalihannya, penjaga penjara menjadi kesihan. Dia berkata kepada Muhammad bin Sirin, tuan guru, ini ya tuan guru, idza kan layu fazhab ila ahlika wa bit'ahum wa idza asbahta fa'ud ilaina. Malam tuan guru baliklah kepada isteri tuan guru, keluarga tuan guru, nanti dah dekat subuh balik semula ke penjara. Kami tidak akan membocorkan perkara ini kepada orang ramai. Mereka pula pujuk tuan guru. Lalu tuan guru ni jawab, tuan-tuan, la wallah la af'al hatta la u'awinakum ala khiyanati wali al-amr. Aku tidak akan buat benda ini kerana kalau aku buat begitu, aku telah menolong kamu mengkhianati pemimpin umat Islam. Keputusan pemimpin umat Islam ni kena dipatuhi. Walaupun kamu nak aku pulang kepada keluarga, ada sebabnya, kerana aku dipenjarakan bukan dengan cara yang betul. Tapi aku bimbang kalau perkara ini dilakukan, aku telah pun memberi pertolongan untuk mengkhianati pemimpin umat Islam. Allahu Akbar. Wara salih ini kan tuan-tuan. Hinggalah satu ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang pernah menjadi majikan atau tuan kepada ayahandanya. Anas bin Malik ni mati, tapi sebelum matinya telah pun mewasiatkan supaya Muhammad bin Sirin yang saleh ni datang untuk menyelenggarakan jenazahnya. Padahal masa tu Muhammad bin Sirin masih lagi di penjara. Tuan-tuan, Muhammad bin Sirin akhirnya dibenarkan keluar. Tapi masa nak keluar ni, Muhammad bin Sirin telah pun meminta kepada penjaga penjara ni supaya beritahu orang yang pernah jual minyak zaitun kepada saya itu, dia yang telah menyebabkan diri saya dipenjarakan, beritahu pada dia saya kena keluar untuk mandikan jenazah Anas bin Malik, kerana saya tidak mahu keluar dalam keadaan dia tidak tahu. Masya Allah, warak dan salihnya tuan-tuan. Bila dia balik, dia pergi untuk mandikan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mati jenazah ini, sahabat Nabi yang unggul ini. Dia tidak sempat pergi balik ke keluarganya, kepada isterinya. Habis saja mandikan, dia balik semula ke penjara untuk masuk dalam penjara balik semula. Tak sempat nak ziarah keluarganya sendiri. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salih tak tuan-tuan? Dan Muhammad bin Sirin ini satu kelakuan beliau tidak suka mendengar orang mengumpat orang lain. Walaupun yang diumpat itu merupakan seorang yang fasik. Tuan-tuan yang boleh kat sekalian, inilah kisah seorang sahabat, seorang tabi'i yang telah belajar dengan generasi sahabat ilmu tafsir ini, yang mana kita bila menyebut tentang nama beliau, biasanya yang akan terfikir dalam fikiran adalah beliau ni seorang bertafsir mimpi. Memanglah beliau ni seorang bertafsir mimpi, tapi lebih dari itu seorang muhadis, lebih dari itu seorang faqih, lebih dari itu seorang mufassir. Dia bukanlah seorang pentafsir mimpi sahaja. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi ni Muhammad bin Sirin mengatakan bahawa pandangan aku terhadap alam tara ila alladhina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang selalu membantah ayat Allah, bagaimana mereka dipalingkan? Mereka dipalingkan dari melihat kebenaran sebagai kebenaran, dan dia melihat kebatilan itu pula. Dia susah nak melihat kebaikan itu sebagai kebaikan, sebaliknya dia melihat kejahatan itu sebagai kebaikan, kerana dia selalu dipalingkan. Fahamannya, perspektif dirinya, mentalitinya sudah berbeza daripada
orang yang mendapat panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mendapat bimbingan daripadanya. Tuan-tuan dan puan-puan dan dikasihi Allah sekalian, kata ilah yang dirangkaikan dengan kalimah alladzina yujadilun. Ayat ni dirangkaikan, dia digandingkan bertujuan untuk menggambarkan jarak mereka ni dari posisi kebenaran, posisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Biqai, alam tara ila alladzina yujadiluna fi ayatillahi anna yusrafun. Seolah-olah ada distance di antara kamu dengan mereka. Orang yang tidak mau mengikut Nabi SAW ni, tidak mau mengikuti Al-Quran Karim, seolah-olah kamu lihat mereka jauh dari kebenaran, jauh dari kebaikan. Kemudian dalam ayat yang ke-70, alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana wa bima arsalna bihi rusulana, boleh juga kita fahami dalam erti kewajipan meyakini adanya hari kebangkitan balik semula. Dan itu dalam ayat yang ke-71 datang, idil aghlalu fi anaqihim wassalasil yushabun. Al-aghlal ni adalah jamak dari perkataan al-ghul, yang diambil perkataan al-ghalal. Al-ghalal ni kata Rawi Al-Asfahani bermaksud masuknya sesuatu di tengah ataupun di celah sesuatu. Jadi contohnya kalau air yang mengalir di tengah pokok-pokok tu dinamakan sebagai al-ghalal. Jadi al-ghul secara khusus digunakan untuk menunjuk satu alat penghinaan dan penyiksaan yang dibuat dari besi ataupun yang sama dengannya untuk dimasukkan ke dalam tubuh seseorang melalui lehernya. Bayangkan. Jadi ayat ini nak menggambarkan bahawa belenggu itu terikat di leher, bergantungan, dan dalam masa yang sama ada juga rantai yang berhubung dengan belenggu tersebut, yang terikat dengan belenggu tersebut. Melalui rantai-rantai tersebut, penderhaka ni akan diheret masuk ke dalam neraka, diseret masuk ke dalam liang neraka. Kemudian datang perkataan yusjarun. Yusjarun ni diambil perkataan as-sajar. As-sajaru itu api yang dinyalakan. Kalau orang Arab dia sebut sijara. Sijara maknanya rokok. Sigaret lah orang putih panggil. Pasal perkataan sijara. Sijara ni perkataan bahasa Arab. Al-sajru, as-sajru, sajar ni maknanya api yang dinyalakan. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini biasanya dilakukan dengan mengisi satu bekas bakaran ini dengan bahan bakar sehingga terjadi satu api yang sangat besar. Diumpamakan kalau letak dalam satu bekas itu dinyalakan, berkobar-kobar, menyala. Umpama api yang dibakar ini, kalau kita nak bayangkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, umpama satu kawasan yang luas seperti gunung berapi dinyalakan, membuak-buak apinya, terkeluar-keluar apinya, maka begitulah gambaran api neraka yang menanti golongan yang ingkar ini. Kemudian datang ayat yang ke-73. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun min dunillahi qalu dhallu 'anna bal lam nakun nad'u min qabla kadzalika yudhillu Allahu al-kafirin. Dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairi al-haqqi wa bima kuntum tamrahun. Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Kemudian dikatakan kepada mereka, manakah yang selalu kamu persekutukan selain Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka jawab, mereka telah hilang lenyap dari kami, bahkan kami sebelum ini tidak pernah menyembah sesuatu pun. Seperti demikianlah Allah menyesatkan orang-orang kafir. Yang demikian itu disebabkan kerana kamu bergembira di muka bumi dengan cara yang tidak betul, dan kerana kamu selalu bersukaria dalam melakukan maksiat kepadanya. Masuklah kamu ke pintu-pintu neraka Jahannam dan kamu kekal dalamnya. Maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang sombong. Jadi ayat ini menggambarkan kepada kita seksa lahiriah yang menanti para penderhaka Allah Subhanahu Wa Taala. Dilukiskan pernyataan batin mereka. Jadi ayat ini menyatakan kemudian seksa yang lebih teruk daripada itu, iaitu keadaan mereka ni diejek. Allah SWT akan hina mereka dengan persoalan, dengan pertanyaan. Summa qila lahum aina ma kuntum tusyrikun. Mana dia Tuhan yang dahulu kamu sembah? Mana berhala yang dahulu kamu persekutukan, yang kamu ikut, yang kamu minta pandangan mereka? Kami tidak tahu di mana sembahan-sembahan itu, ya Allah. Bahkan sebenarnya kami sebelum ketika berada kat dunia dahulu, kami pun tak tahu kami menyembah benda seperti ini. Ini jawapan daripada mereka yang sudah pun menyesal tak sudah. Kata Allahyarham Profesor Dr. Hamka dalam tafsir Al-Azhar, perumpamaan ini sebagaimana orang kampung yang tak pernah pergi ke bandar.
tiba-tiba datang seorang yang mengaku dirinya menjadi general, ketua polis umpamanya, dengan pakaian dia, dan orang kampung tak pernah lihat uniform polis. Ini zaman dulu-dulu lah digambarkan, kata Profesor Dr. Hamka. Maka yang mendakwa menjadi polis ini, umpamanya barangkali di Indonesia berlaku benda seperti ini, maka orang kampung pun memberi kepadanya wang, menyokongnya. Dia tiba di bandar, ke tempat yang mereka nak cari orang yang ambil kesempatan ini, tanya, kamu kenal tak Fulan dan Fulan? Dekat kampung tu kami jumpa, dia janjikan kami ada penginapan, datang ke KL, datang ke kota, datang ke bandar, dapat privilege itu dan ini. Tanya kepada jabatan yang didakwa dia bekerja itu, tak ada pun Fulan tersebut. Di mana dia telah pun ditipu hidup-hidup, mentah-mentah. Maka demikianlah Tuhan disembah oleh golongan kafir ini ke akhirat kelak. Bila bertemu dengan Allah SWT, maka yang disembah secara palsu dan dusta tidak akan dapat beri bantuan apa-apa. Bahkan mereka akan mengatakan, buat apa kamu sembah kami? Sebenarnya kami yang menipu kamu. Dengan kebodohan kamu, kejahilan kamu, maka kamu telah diperdayakan di dunia, dan di sini sama-samalah kita masuk ke dalam neraka. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana dialog ini berlaku sekali lagi dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara para malaikatnya dengan golongan yang telah menempa seksa di akhirat ini. Mudah-mudahan ini menjadi pengajaran kepada kita. Allahu a'lam, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.